Assalamualaikum, salam Ramadan dan salam produktiviti. Selamat petang dan selamat datang ke program Sembang Santai Produktif bersama kita di alam maya ataupun secara maya hari ini. So program kita hari ini kita akan bersama-sama dengan YB Azman bin Yusuf, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Sebelum itu, untuk pengetahuan, program Sembang Santai Produktif ini merupakan MPC, Pembadanan Perdagangan Kerjasama Kerajaan Negeri Perlis. Dan untuk makluman semua, mungkin ada ataupun tidak tahu apa itu MPC ataupun Pembadanan Produk. Okey, untuk makluman semua, Pembadanan Produktiviti Malaysia adalah agensi kerajaan ataupun badan berkanun di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. So, apakah fungsi utama kita ataupun peranan utama MPC ialah untuk menjadi peneraju produktiviti negara. So, oleh itu, jadilah kami sebagai rakan strategi anda sekiranya anda ingin meningkatkan produktiviti jabatan, industri ataupun diri anda sendiri. Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput YB Azman bin Yusuf untuk sama-sama bersembang santai on productivity ataupun sembang santai produktif dengan tajuk COVID-19 Perlis New Normal. So, bila kita tahu ya YB, Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. YB sihat ke? Sihat. Okey, YB, terima kasih YB kerana bersama kita pada hari ini, pada petang ini. Saya tahu YB sangat sibuk lah, terutama semua jentera-jentera kerajaan negeri Perlis sangat sibuk. Semua negeri dan di Malaysia ni sangat sibuk lah dalam keadaan PKP dan dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan pada hari ini kan YB, kita adalah sikit nak tanya-tanya sebab kita dengar kan Perlis telah diisytihar sebagai negeri zon hijau. So memang yang pertama lah kan yang kita dengar zon hijau. Tapi adakah benar-benar dia menjadi zon hijau? Satunya lah. Yang keduanya, netizen juga ada berkata lah, bercerita dengan saya lah. So jangan sangat kita nak meraihkan lah sebab kita tak tahu pandemik ni macam mana, COVID ni akan ada berulang ke bagaimana. Tapi pendapat saya juga memang risiko, walaupun ada kata Perlis ni sebab kecil, sebab itulah dia cepatlah jadi zon hijau kan, rakyat tak ramai. Tapi risikonya kita nampak sebenarnya risiko tinggi juga di Perlis sebab di Perlis merupakan sempadan kan, tempat keluar masuk rakyat dari luar, samalah macam di Johor, begitu jugalah di Perlis. So mungkinlah YB boleh ceritakan lah macam mana cara Perlis sampai di zon hijau ni dari awal permulaan COVID pandemik ni. Mungkin ada yang kita boleh share kat sini YB? Okey, pertama kali terima kasih kepada pihak MPC yang telah menyediakan ruang hari ini untuk saya berkongsilah atas usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan negeri tentang bagaimana kita cuba mengatasilah masalah yang dihadapi pada ketika ini, iaitu kita cuba berusaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19 tu. Saya ambil kesempatan nak maklumkan dulu bahawa sebenarnya ini adalah satu perkongsian. Kita tak mengatakan model yang kita laksanakan adalah yang terbaik, tapi ini adalah sebagai satu kes perkongsian yang mana mungkin ada setengah negeri berpendapat mungkin mereka juga telah melaksanakan usaha-usaha yang sama seperti mana yang dibuat oleh kerajaan negeri. Jadi kita bukan nak compare mana yang terbaik, mana yang tak terbaik. Kita ingin menyatakan bahawa kita cuba melakukan yang terbaik mengikut proses-proses bersesuaian dengan di peringkat di negeri Perlis ni. Okey, sebagai makluman yang pertama dulu, berhubung dengan saiz population di Perlis ni ataupun jumlah bilangan penduduk di Perlis ni, sebenarnya kalau kita lihat segi wabak COVID itu sendiri, dia tidak memilih lah saiz negeri ataupun bilangan populasi. Jadi kalau dalam hal ini saya rasa mungkin dari segi tafsirannya adalah penularan wabak COVID ni amat bahaya kepada mana-mana negeri, tak kira dia besar atau kecil, sama ada population dia besar ataupun kecil. Jadi dalam hal ini pendekatan yang harus diambil perlulah diteliti di peringkat negeri. Contohnya dalam negeri Perlis ni kita ada beberapa pendekatan yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Baik, kalau dilihat dari segi pertanyaan yang dibuat oleh Dr. Mazlina tadi, bagaimana kita bermula dengan
pengurusan COVID ni, kalau itu kan kita sebenarnya mengamalkan ataupun melihat kepada konsep pengurusan risiko lah. Saya rasa pengurusan risiko ni, risk management ni memang diketahui ramai. Bila kita melihat sesuatu itu merupakan satu risiko, maka konteks pengurusan itu akan berubah sedikit. Ya, kalau kita tengok contohnya, pada mula-mula COVID ni, coronavirus ni dah diperkenalkan di peringkat dunia, kita tercari-cari apa yang dimaksudkan coronavirus ni. Kemudian datang pula dengan tafsiran baru, penjenamaan baru, namanya adalah COVID-19. Jadi maklumat-maklumat ini di peringkat kajian negeri kita mengumpul maklumat tersebut dengan kerjasama daripada Kementerian Kesihatan termasuklah Jabatan Kesihatan Negeri yang memberikan maklumat tentang apakah kesan, apakah bahayanya, tahap kebahaya ataupun tahap risiko COVID-19 ini. Dan dari situ kita telah mengumpulkan maklumat, kita dapati bahawa ianya perlu atasi secepat yang mungkin. So dalam pengurusan risiko, keputusan adalah satu proses yang paling penting untuk dilakukan. Sebab kita tidak boleh buat keputusan yang lewat, kita tidak boleh mengambil keputusan yang mungkin mengambil masa seminggu, 2 minggu. Ada kalanya kita terpaksa mengambil keputusan yang cukup cepat. Contoh yang berlaku di negeri Perlis, ketika kita telah dimaklumkan bahawa sekumpulan yang telah menghadiri satu majlis di Seri Petaling, yang mana mereka ini dikesan telah pun menghidapi COVID-19 ini. Dan kita kalau dipahamkan di peringkat di lapangan pada ketika itu, pihak-pihak yang berkenaan, pihak-pihak berwajib yang berkenaan telah mula mendapatkan maklumat. Semua yang berkaitan dengan individu yang telah menghadiri majlis di Seri Petaling tersebut. Dan data ni secepat mungkin telah pun dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuklah PDRM, APM dan sebagainya, dan dikesan pada peringkat itu kita kesan ada 100 lebih yang terlibat. Jadi sebelum berlakunya arahan-arahan untuk mewujudkan kuarantin, pusat kuarantin dan sebagainya, pihak negeri Perlis telah membuat keputusan untuk terus mewujudkan satu tempat pusat kuarantin bagi menempatkan 100 lebih orang yang telah pernah menyertai program di Seri Petaling. Itu tindakan yang pertama yang dibuat dan dipahamkan negeri Perlis yang pertama membuka pusat kuarantin tersebut. Saya rasa kesan dia cukup besar kerana sejak daripada itu kebanyakan penularan wabak COVID ini berkait sangat dengan mereka-mereka yang telah pergi ke Seri Petaling tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat juga pada ketika itu juga keputusan-keputusan ini kemungkinan besar dia juga mendatangkan rasa tak selesa dan sebagainya sebab kita berubah daripada satu keadaan yang normal kepada satu keadaan yang agak luar biasa. Contohnya apabila kepimpinan kita ataupun yang diterajui juga oleh pihak istana, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis telah pun melalui MIPS telah pun membuat titah untuk mengatakan bahawa sembahyang Jumaat tidak diadakan, tetapi boleh dilakukan sembahyang di rumah masing-masing lah, Zuhur Jadi ini walaupun agak kontroversi pada mulanya, tetapi dengan perkongsian maklumat dengan beberapa para ulama dan sebagainya, maka sebenarnya dibolehkan untuk tidak mengadakan sembahyang Jumaat pada ketika itu. Dan seterusnya kita negeri Perlis adalah negeri yang pertama di antaranya yang telah mengatakan bahawa sembahyang Jumaat tidak diadakan, tapi dilakukan sembahyang di rumah. Susulan daripada sembahyang Jumaat tersebut dipanjangkan juga untuk sembahyang bagi 5 waktu dan sebagainya lah, di mana masjid-masjid di Karachi untuk ditutup. Jadi walaupun keputusan itu agak kata orang tu tidak selesa bagi kebanyakan orang yang tak biasa lah. Saya pun tak biasa bila ada pengumuman mengatakan sembahyang Jumaat tu tak ada. Tinggal lagi bila dah diberikan penerangan dengan penjelasan yang bahawa ini adalah tujuan untuk kebaikan ummah, maka kita pun sudah perlu faham bahawa terdapat dalam tuntutan-tuntutan agama melalui penerangan Al-Quran dan hadis, maka kita rasa okey, maka benda itu boleh dilakukan. Dan akhirnya alhamdulillah satu Malaysia pun telah memenuhi keperluan untuk memastikan sembahyang di masjid itu dihentikan buat sementara. Bukan tak benar sembahyang, dihentikan buat sementara tapi dibuatkan di rumah masing. Tapi dengan kedudukan keputusan tersebut telah menyebabkan kita sebagian besarnya, saya ingat sebagian besarnya telah menyebabkan kita dapat sekurang-kurangnya mengawal penularan wabak COVID tersebutlah. Jadi 100 lebih orang berada di pusat kuarantin
dan rakyat pada ketika itu tidak berkumpul di masjid ataupun di tempat-tempat yang mana orang ramai akan berkumpul, dan itu telah sebagai fasa yang pertama, awal-awal sekali kita telah memperkenalkan di peringkat 13. Selain pada itu, pendekatan yang telah dilakukan di peringkat negeri sendiri, kita merupakan pasukan. Okay? Kita melihat pasukan yang ditubuhkan di negeri Perlis ini, dia bukanlah satu pasukan yang semenang-menang kita ambil dan letakkan dalam satu kumpulan. Sebab strategi kita dalam teamwork ni ataupun berpasukan ini, kita kena pasti peranan-peranan yang harus dimainkan oleh setiap agensi. Jadi kita tidak mahu ada berlakunya kata orang tu duplikasi dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan tanggungjawab, ada berlakunya pertindakan tugas. Jadi kita tidak mahu itu berlaku. Jadi dengan perubahan pasukan tersebut, yang pada mulanya dia diselaraskan di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana yang saya sendiri mempengurusikannya. Tapi selepas itu kita mendapati bahawa ianya perlu ditadbir urus melalui Jawatankuasa Keselamatan yang dipengurusi oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Dan daripada situlah bermulanya pengagihan tugas mengikut portfolio agensi-agensi berkenaan. Contoh, dalam konteks penguasaan, kita memberikan keutamaan pada penguasaan. Inilah satu task yang paling utama. Kita anggap dia sebagai utama kerana pada ketika PKP diumumkan, maka arahan yang pertama adalah mesti mematuhi pergerakan kawalan. Kita perintah kawalan pergerakan itu mesti dipatuhi. Jadi dalam kes ini pihak PDRM telah pun diberikan mandatlah untuk menerajui kumpulan ini yang turut disertai kemudiannya oleh ATM, RELA, APM dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama pihak kerajaan negeri telah memberi macam delegation of power juga ataupun decision ataupun membuat keputusan itu kepada pihak yang berkenaan untuk menentukan bagaimana mereka nak melakukan pengawalan tersebut. Antaranya ialah mewujudkan sekatan-sekatan jalan raya. So di Perlis ni ada tempat-tempat yang telah dikenapasti oleh pihak polis yang mana keperluan untuk mengadakan sekatan jalan raya ini dilakukan di tempat yang kebanyakannya orang awam akan melalui jalan tersebut. Jadi barulah kita boleh melaksanakan tugasan untuk memastikan kepentingan mereka melalui jalan tersebut adalah untuk tujuan apa. Kalau dia tidak merupakan satu yang penting, maka kita akan cuba menasihatkan supaya mereka duduk di rumah dan sebagainya lah. Selain pada itu, dengan sekatan-sekatan yang dilakukan, termasuklah juga dengan pengenalan PKP, tidak dinafikan ramai yang terkesan akibat daripada pengenalan amalan arahan tersebut. Contohnya pada ketika PKP 1 dulu, ada peniaga-peniaga yang tidak boleh berniaga dan sebagainya. Jadi dalam aspek ini, pasukan yang saya katakan tadi juga melihat adalah aspek kebajikan. Bila katakan aspek kebajikan, kita tentukan siapa pula agensi yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal kebajikan. So di peringkat negeri Perlis ini, dah tentulah kita menggunakan contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita juga menggunakan Jabatan Majlis Agama Islam Perlis, dan juga tak lupa daripada SUK sendiri melalui bahagian pentadbiran daerah, termasuklah juga situ bahagian kerajaan tempatan dan juga bahagian perumahan untuk memperkenalkan beberapa inisiatif bagi membantu mereka-mereka yang terkesan daripada PKP tersebutlah. Sebab bila kita nak menghalang orang daripada sentiasa berada di luar, kita minta mereka berada di rumah, yang ada yang tidak boleh berniaga kena duduk di rumah juga, kecuali yang perkhidmatan utama. Jadi mereka ni juga mesti dijagalah sebab dia dah tak boleh buat apa-apa lagi dah dari segi aktiviti biasa. Oleh itu kebajikan ini adalah satu elemen yang diberikan keutamaan. Tadi pertama ialah penguasaan, kedua ialah kebajikan. Yang ketiganya kita lihat dari segi aspek pengurusan. Pengurusan juga kita nak pastikan bahawa ianya dipantau secara menyeluruh tentang pelaksanaan. Sepanjang daripada PKP 1 hinggalah ke PKP hari ini, di peringkat setiap minggu tu, kita sekurang-kurangnya ada 3 jenis mesyuarat yang kita pantau dan juga melihat sebarang perubahan-perubahan jika perlu. Contohnya Jawatankuasa Keselamatan yang dipengurusikan oleh Jawatankuasa Keselamatan Negeri yang dipengurusi oleh Yang Berhormat Menteri Besar, yang ini melibatkan banyak agensi penguasaan dan juga agensi-agensi yang penting untuk melaksanakan tugas-tugasan sepanjang COVID ni ataupun sepanjang PKP ni. Di situ ditentukan, dilihat juga dasar-dasar yang diturunkan, yang dipanjangkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk dipengaruhi pelaksanaannya di peringkat negeri Perlis.
Yang keduanya adalah mesyuarat yang berkaitan dengan pembahagian bekalan-bekalan makanan dan alhamdulillah dalam konsep kerjasama yang saya kata di Bapak Sukan tadi juga di peringkat kerajaan negeri Perlis ni, selain Bapak Sukan yang katakan meliputi semua agensi kerajaan, kita juga menggunakan pusat khidmat Dewan Undangan Negeri, yang mana tak kira lah parti mana yang berada yang memegang kawasan tersebut, semuanya kita libatkan. Jadi kita ada 15 Dewan Undangan Negeri ke-15 ini dilibatkan dalam urusan tersebut dalam memastikan penyampaian bekalan makanan kepada kumpulan sasar, kumpulan-kumpulan yang memerlukan. Dan bagusnya ialah Dewan Undangan Negeri ini menggunakan juga jawatan kuasa JKKK kampung, keselamatan kampung untuk melaksanakan tugas-tugas pengagihan. Kita juga mengharapkan pada ketika itu rakyat mengambil kata orang tu melihatlah tentang keperluan masing-masing untuk mendapatkan bekalan tersebut. Jadi di sini kita amat prihatin tentang masalah yang dihadapi oleh pihak masyarakat. Selain daripada itu, dalam kumpulan yang kita tubuhkan tadi itu, ada juga yang bertanggungjawab untuk membuat pemakluman. Contohnya di bawah SUK itu sendiri, kita ada bahagian korporat yang sentiasa mengeluarkan kenyataan-kenyataan media yang telah pun diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ataupun di peringkat SUK, yang kita nak pastikan bahawa maklumat itu adalah maklumat yang sahih, yang boleh diterima oleh semua pihak dan tidak lagi bergantung kepada news ataupun berita-berita yang diviralkan. Sebab memang banyak perkara berlaku di mana dalam WhatsApp group berita-berita yang belum disahkan telah dipanjangkan dan ini menyebabkan sedikit kekeliruan. Jadi kita mengharapkan tidak adalah pihak-pihak yang cuba mengambil peluang untuk cuba mengelirukan orang ramai. Dan oleh itu kita menasihatkan masyarakat membaca daripada portal kerajaan untuk melihat statement-statement ataupun kenyataan-kenyataan awam yang dibuatkan secara sah. Satu lagi yang kita lakukan dalam konteks untuk mengekang COVID-19 masalah yang dihadapi oleh pihak masyarakat, kita telah memperkenalkan 21 jenis inisiatif bantuan kepada mereka agar dapat berlakunya kelangsungan hidup yang lebih kata orang tu selesa sedikitlah. Tidak begitu menyenangkan tapi sukuannya selesa sikit berbanding pada apa yang dihadapi pada permulaan kekangan daripada PKP tersebut. Kita dah memberikan sedikit bantuan, kita ada menyediakan bekalan makanan, kita juga menyediakan kemudahan untuk pengecualian sewaan dan sebagainya. Jadi ada lebih kurang 21 inisiatif. Pelajar-pelajar pun kita berikan dia satu one off insentif untuk mereka yang ni, especially yang mereka yang berada di IPTA di Perlis ni. Jadi itulah antara aspek-aspek yang telah dilaksanakan. Sebahagian daripada inilah, ada banyak lagi sebenarnya. Kalau saya cakap semua tu nanti tak cukup 1 jam ni. Tapi sekurang-kurangnya kerajaan negeri melihat bahawa pertamanya perancangan kita mesti cepat, keputusan mesti dilakukan dengan cepat. Alhamdulillah dalam konteks Perlis ni kita dapat sokongan daripada pihak istana, pihak daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, termasuk juga Pentadbiran Negeri Perlis, dan juga dibantu oleh semua agensi-agensi jentera kerajaan lah. Tak kira lah daripada agensi persekutuan maupun agensi negeri. Jadi ini menyebabkan satu kefahaman yang gitu di kalangan semua pihak. Kerana semuanya mendapat maklumat first hand dalam forum-forum yang diadakan tadi, dalam jawatan kuasa yang telah diwujudkan oleh pihak kerajaan negeri. Itu secara umumlah pendekatan. YB. Ya. YB boleh kita tanya sikit tak? Sebab ada yang bertanya, bila YB, bila Perlis buat yang pertama, penutupan masa sembahyang Jumaat, bila Perlis juga yang pertama yang macam kita panggil lockdown lah, yang menutup all the program-program bersama untuk face-to-face program, everything. So bagaimana penerimaan rakyat, challenges yang dihadapi oleh kerajaan negeri Perlis? Sebab negeri lain belum lagi masih membenarkan, tapi Perlis yang buat pertama kali. Mungkin ada apa kita kata halangan ke ataupun ketidakpuasan hati kan, apa yang berlaku? Boleh share sikit dengan kita? Okey. Memang permulaan macam saya katakan tadi kan, bila kata sembahyang Jumaat tak boleh dan sebagainya itu. Jadi macam saya pun orang yang pertama betul ke ni kan, tak ada sembahyang Jumaat, tak boleh sembahyang Jumaat dan sebagainya. Sebab mungkin pada kita itu kita tidak ada knowledge tentang keperluan untuk menutup masjid tersebut, untuk sembahyang tersebut, sembahyang Jumaat tersebut. Jadi apabila penerangan diberi,
maka ini memudahkan rakyat untuk memahami. Malah kalau kita tengok MIPS dan juga pejabat mufti sentiasa membawakan ada membuat video-video untuk bawa penerangan. Mufti sendiri telah membuat penerangan tentang bagaimana kenapa keputusan itu dibuat, bagaimana kita juga merujuk kepada pihak persekutuan, mufti pihak persekutuan untuk mendapatkan penjelasan tentang perkara tersebut. Jadi lama kelamaan memang betul lah, bermula ni orang memang tak faham, tapi setelah mereka memahaminya dan nampak kepentingannya, maka selepas itu barulah rakyat mula mendapati bahawa tindakan itulah tindakan yang betul. Satu perkara lagi yang bagusnya adalah apabila pelaporan tentang kes-kes COVID yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kita dapat tengok trend kerisauan orang ramai. Trend kerisauan orang ramai apabila nombor tu makin lama makin meningkat. Tak kira lah di Perlis ke di mana-mana ke. Jadi secara tidak langsung dia memberikan kesedaran bahawa usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini sebenarnya adalah untuk membantu mengatasi masalah supaya COVID tidak menular. Jadi kalau kita mengambil sambil lewa, kita membiarkan orang ramai berada seperti mana hari biasa, maka penularan itu akan berlaku dengan lebih cepat dan akhirnya memberi kesan kepada diri kita juga. Kerana bila kita sakit, kita langsung tak boleh buat apa-apa aktiviti yang seterusnya lah. Malah boleh juga mengakibatkan kemalangan nyawa dan sebagainya. Jadi, kata saya kata tadi, memang ada cabaran. Memang keputusan yang berisiko ni bukan satu keputusan yang untuk popular, tetapi keputusan yang penuh dengan bijaksana lah. Akhirnya rakyat akan nampak di mana dia punya kesan tadi tu. YB, ini ada soalan ya, mungkin penonton-penonton di luar sana ada yang nak bertanya soalan, boleh tulis kepada ke bahagian tepi sana, kita ada bahagian ditulis perkataan question tu, boleh tulis di situ yang mungkin kita boleh tanya YB lah. So ada satu soalan ni YB, dia tanya bagaimanakah pandangan YB apabila sebahagian besar daripada industri-industri, terutama daripada industri pembinaan kan, perindustrian yang besar-besar sekarang ni dah sebahagian besar, dah banyak dah yang dah boleh beroperasi. Apa pandangan YB? Adakah dia mungkin akan menyebabkan berkembang semula ke COVID ni ke macam mana? Okey, dia begini, saya melihat dalam kita nak mengawal penularan wabak COVID ni, setiap aktiviti-aktiviti itu kalau memenuhi ataupun mematuhi peraturan-peraturan sedia ada yang seperti mana ditetapkan oleh pihak MKN, Majlis Keselamatan Negara, maka saya rasa dia boleh diatasi penularan tersebut. Yang masalahnya sekarang ni apabila kita tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Contohnya social distancing dan juga tidak boleh berkumpul beramai-ramai dalam satu tempat walaupun tempat-tempat bekerja kan. Kalau misalnya kata pihak pengurusan yang dibenarkan untuk melaksanakan aktiviti perniagaan mereka dalam konteks ini, contohnya industri tadi, dia kena susun semula balik cara dia bekerja, cara dia apa, tak boleh lagi cara yang normal dulu sebab nak pastikan berlakunya social distancing, berlakunya kita ni menjaga kebersihan diri kita dan juga dalam masa yang sama memakai mask dan sebagainya. Dan ini adalah peraturan-peraturan yang mengatakan selagi kita mematuhi perkara ini, harapan kita adalah lebih besar untuk dapat kita mengekang penularan COVID, dalam masa sama kita dapat melaksanakan aktiviti. Cuba kita tengok hari ini macam di kerajaan negeri Perlis kita mempunyai pendekatan. Memang betul kita tidak adakan bazar Ramadan, tetapi kita membenarkan peniaga-peniaga yang telah pun ada lesen dan juga permit yang sebelum ini masa PKP 1 lagi dia dah dibenarkan untuk peniaga di tempat-tempat yang dikhaskan. Mereka telah mendapatkan lesen, mereka telah mendapatkan permit dan mereka yang dapat permit dan lesen ini telah pun diberitahu tentang peraturan-peraturan tentang bagaimana untuk melaksanakan PKP tersebut. Sekiranya mereka melanggari PKP tersebut, lesen-lesen tersebut atau permit tersebut boleh ditarik. So jadi pernah satu ketika bila nak masuk hari pertama Ramadan tu orang ingatkan PKP dah habis. Setelah walaupun ada penggantian PKP ketiga dan sebagainya. Dan pada hari itu viral dalam media sosial menunjukkan seolah kita ada bazar Ramadan. Sebenarnya kita tak ada bazar Ramadan. Semua kawasan itu telah dilalui oleh pelbagai kenderaan yang nak beli kuih dan sebagainya, berhenti di depan kedai-kedai tersebut ataupun di tempat penjaja-penjaja tersebut. Yang ini sebenarnya tak dibenarkan. Jadi memandangkan pada ketika itu mungkin orang terlalu excited tentang Ramadan, maka hari yang seterusnya kita buat sedikit penutupan jalan. Bukan menghalang orang masuk untuk beli kuih tadi atau sebagainya, tetapi kita menghalang daripada berlakunya
apa nama kata orang tu, traffic jam ataupun pengumpulan ramai pembeli-pembeli di sekitar kawasan yang terlibat. Jadi ini pun kita nasihatkan kepada pengunjung-pengunjung kalau boleh elakkan diri daripada berkumpul, dan ada juga penjaja-penjaja yang telah pun mewujudkan satu sistem. Nak beli kuih kat tempat dia tu, dia kena beratur di tempat yang ada pangkah. Pangkah tu dia dah jarak dah dalam 1 atau 2 meter. Kemudian hanya 2 atau 3 orang saja yang boleh datang di tempat penjaja tersebut. Dan yang lain tu kena beratur dan sebagainya. Jadi ini adalah pendekatan ataupun kerjasama yang diberikan oleh penjaja-penjaja. Sebab kita nak mengharapkan penguasa, kita ada bilangan yang cukup terhad. Resources kita amat terhad. Jadi kita mengharapkan penjaja juga cuba membantu pihak penguasa untuk melaksanakan PKP tersebut. Jadi dalam hal ini boleh berniaga dengan syarat mematuhi PKP tersebut. Apatah lagi industri-industri yang telah pun dianggap sebagai essential service ni yang boleh beroperasi, silakan. Sebab apa, dalam industri-industri pula ada setengah-setengah operasi mereka, dia tak boleh buat hari ni buka, besok tutup, hari ni buka, besok tutup. Sebab mesin tu ataupun jentera di pelaksanaan jentera yang dipergunakan untuk menghasilkan satu produk dia kadang-kadang dia berbentuk 24 jam harus dijalankan tanpa henti. Jadi sudah tentu kena ada pegawai ataupun kaki tangan yang harus melaksanakan operasi tersebut. Jadi cuma sekarang ni kena urusan industri tersebut kena pastikan bagaimana nak memastikan proses itu boleh berlaku dalam masa yang sama PKP diguna pakai, dipatuhi. Itu yang penting. Terima kasih YB. Okay, bagus penerangan tu YB. At least saya rasa ramai rakyat Perlis nak tahu perkara-perkara yang sebegitu. Dan ada lagi sebenarnya soalan-soalan daripada yang saya terima banyak di antaranya, tapi saya rasa kita continue dengan soalan lain dulu. Saya akan utarakan semula ke soalan-soalan daripada yang kita terima melalui peserta-peserta online kita. Okey, soalan seterusnya YB. Saya rasa ramai juga nak tahu apakah usaha yang kerajaan negeri ambil untuk memastikan keberlangsungan hidup rakyat negeri Perlis dan especially para peniaga-peniaga kecil. So bagaimana, apakah usaha-usaha yang dijalankan? Mungkin YB boleh share dengan kita? Okey, kalau kita tengok kita ada jenis peniaga-peniaga yang dalam ketika tempoh PKP ni, ada yang dibenarkan berniaga, ada yang tidak dibenarkan berniaga. Baik, untuk yang berniaga berniaga, saya rasa saya dah explain tadi bagaimana mereka harus menjalankan aktiviti mereka dengan mematuhi PKP. Tetapi yang tidak dibenarkan berniaga, mereka kena cari satu alternatif lain, iaitu dengan menggunakan yang kita katakan internet, media sosial atau sebagainya, online services sebagainya untuk melaksanakan aktiviti perniagaan melalui daripada dalam rumah mereka itu sendiri. Jadi ini juga memberikan peluang kepada mereka untuk memasarkan produk-produk masing-masing dan sebagainya. Malah kalau kita tengok dalam contohnya di bawah agensi kerajaan Fama dan juga di Badan Pertanian kan sekarang ni kita ada musim harum manis kan, contoh. Dia dah tak sama sangat dan cara pengedaran dia dibuat sebelum ini, sebelum berlakunya ke PKP. Jadi dia telah dia sebenarnya dah perkenal kerana online ni lama, tinggal lagi penggunaan online tu dia digunakan secara agresif sepanjang PKP ni. Tapi semua satulah, saya katakan alternatif baru ni iaitu perkhidmatan online ni, ini namanya new normal ya. Sebenarnya new normal ni ialah pelaksanaannya, tapi perancangannya dah bertahun-tahun yang dahulu. Yang mana pada ketika normal orang ambil macam kata tak kisahlah, online pun boleh, tak online pun tak apa. Tapi bila berlaku PKP macam seolah-olah kita semua terjurus untuk menggunakan perkhidmatan online. But dalam kes saya melihat bagus new normal ini, satu idea yang bagus, semua orang boleh menggunakan online, memberikan perkhidmatan secara online dan sebagainya. Tetapi ada kekangan yang harus juga kita cuba atasi. Contoh ya, buah harum manis ni dia bermusim. Bila kata dia bermusim, dia tempoh musimnya lebih kurang dalam 2-3 bulan ke macam itulah ya, bulan 4, bulan 5, bulan 6 macam itulah. Jadi ketika dipamerkan ataupun dibuat secara agresif untuk buat tempahan secara online, banyak tempahan yang berlaku pada tahun ni. Tahun ni beza sikit dia punya tentang harum manis ni. Tahun ni isu kita adalah isu penempahan. Bukan lagi isu pengedaran, isu pengusaha-pengusaha ladang. Pengusaha ladang tahun lepas. Tapi tahun ni ialah isu untuk bagaimana kita nak memenuhi kehendak tempahan-tempahan tersebut. Baik, dalam konteks Jabatan Fama dan juga Jabatan Pertanian, mereka telah perkenalkan online tu, maka banyaklah orang membuat order online. Masalahnya adalah apabila selepas saja penempahan dibuat, maka pengedaran harus dibuat. Tapi pengedaran ni kita menggunakan kebanyakannya perkhidmatan yang macam courier service dan sebagainya lah. Dan isunya di sini adalah apabila permohonan terlalu banyak,
Penghantaran juga terpaksa dibuat dengan segera sebab buah harum manis tak boleh simpan lama-lama. Dia ada tarikh untuk sampai ke tangan pembeli. Dan pada masa sampai, masa itulah dia sama dia boleh makan sehari selepas tu dan sebagainya. Tapi kalau delay dalam tempoh 3 atau 4 hari selepasnya, buah itu akan rosak. Sebab mungkin dia terlalu masak dan sebagainya. Jadi ini kesan dia. Akhirnya banyak isu tentang buah-buah yang dihantar tu ada yang terlalu masak. Dalam masa yang sama kita faham buah harum manis juga ada penyakit-penyakit tertentu, macam 40% daripada hasil tahun ini didapati ada kesan daripada penyakit buah harum manis itu sendirilah. Jadi bila sampai kepada pengguna tak puas hati. Jadi bayangkan kita boleh menghasilkan satu infrastruktur yang baik. Kita boleh hasilkan produktiviti yang tinggi untuk pengeluaran harum manis. Tetapi dalam masa yang sama kita boleh terkesan juga apabila salah satu daripada dia punya rantaian itu ada masalah, contohnya pengedaran tadi, untuk sampai ke peringkat pembeli tadi, maka ini akan memberikan kesan secara keseluruhan, impak kepada harum manis itu sendirilah. Jadi yang ini kita kena perhalusi sebab apabila kita menggalakkan orang menggunakan online, mereka kena faham bagaimana penghantaran perkhidmatan itu boleh dilakukan. Dan satu lagi yang paling penting dalam penghantaran online ni, ada yang baru nak menceburi, ada yang baru nak nak kenal dan sebagainya. Di Perlis ni kena faham, sebahagian besar kita ni pun bukan ada kategori yang banyak knowledge tentang online services ni. Saya dulu pun tahu pasal komputer tahun 1983. Tapi saya menggunakan perkhidmatan online tahun 2007. Bayangkan 1983 hingga 2007 baru saya gunakan perkhidmatan online. Kenapa? Kerana knowledge belum cukup untuk saya memahamkan diri saya bagaimana nak memastikan saya boleh gunakan perkhidmatan online tersebut, payment online tersebut. Jadi bila kita dah dapat knowledge, kita dah dapat fahaman yang sebenar, baru kita guna. Tapi untuk saya, sebagai saya sendiri masa yang lama, apatah lagi. Tapi kalau kali ini masyarakat hari ini mungkin ada yang ramai yang cepat sikit, tetapi kalau lihat di Perlis ni sebagainya ada juga daripada peternak, petani dan sebagainya. Jadi ini perlu ada proses memberikan maklumat kepada mereka. Sebab begini kalau saya kata mereka menggunakan perkhidmatan cara online, menawarkan perkhidmatan cara online, ada tempahan dibuat. Adakah pengusaha ni tadi faham tak konsep yang dinamakan security tentang maklumat? Adakah pengusaha ini tahu tadi bahawa sekiranya barang yang sampai ke tempat pembeli tadi yang dia mendapati tidak berpuas hati, dia perlu membuat satu gantian semula, garanti ini satu insurans, macam satu insurans lah, menggantikan semula barangan tadi. Adakah dia faham? Kita khawatir nanti semua orang buat online sampai kepada pengguna komplain, dia tak mampu untuk membuat gantian semula kepada produk yang rosak tadi atau yang tidak dipuasati tadi. Ini konsep perniagaan dipanggil after sales service. Jadi image untuk menjaga bisnes juga mengambil kira after sales service. Tapi baguslah dari segi online tu, cuma kita nak pastikan bila nak melaksanakan ni kita kena pastikan semua orang faham apa yang sepatutnya ada. Satu lagi kita juga nak mengelakkan kalau sekiranya ada platform yang berbentuk bukan di bawah kawalan kerajaan ataupun bukan di bawah agensi kerajaan ataupun bukan di bawah yang private sector yang telah pun diiktirafkan oleh kerajaan, mereka telah menyediakan satu platform marketing contohlah Kita khawatir juga kadang-kadang ada yang cuba ambil kesempatan untuk mendapatkan pengusaha-pengusaha ni terlibat dengan mereka dan akhirnya mereka ni akan dipergunakan untuk kepentingan platform tersebut. Jadi ini mungkin nanti dia umpama macam inilah. Kalau dulu kan setiap barangan kita ni kalau nak kita katakan garanti untuk kita beli tu bagus, mesti disahkan oleh SIRIM, betul tak? SIRIM. So begitu juga sekiranya platform-platform online ini hendak dijadikan satu yang digunakan oleh semua orang, maka dia perlu disahkan oleh satu entiti yang rasmi lah, supaya rakyat yakin dengan platform yang disediakan itu adalah platform yang selamat, mengambil kira keselamatan data dan sebagainya. Ya, ada apa soalan lagi? Ya, YB, terima kasih. So YB, sekarang ni harum manis masih banyak lagi ke dah tak ada dah? Kalau sebenarnya saya telefon tadi dengan pihak Pharma, dengan pihak Jabatan Pertanian. Kedua-duanya mengatakan sebenarnya kita ni dah peringkat penghujung dah musim, nak apa ke penghujung musim lah. Jadi hari itu sebabkan ada masalah tentang transport dan sebagainya, sekarang ni mereka mengurangkan sedikitlah tempahan tu. Tetapi bagi mereka yang berada di Perlis ni boleh pergi dan untuk membeli di Terus
di Jabatan Pertanian ataupun di Fama. Cuma nak menghantar ke tempat lain tu. Ni yang saya kata tadi. Contoh bila kita menjadikan online itu salah satu daripada fasiliti untuk kemudahan menempah, kita kena ingat bahawa tempahan itu bukan daripada tempahan orang Perlis. Itu bukan sahaja tempahan orang Malaysia, tempahan satu dunia. Kalau dibukakan macam itulah dalam konsep global marketing ni. Jadi persediaan kita tu, mass production kita tu sejauh mana dan bagaimana pula dari segi transportation diuruskan dan sebagainya. Okey YB, kita ada banyak sebenarnya soalan ni YB. Saya rasa masa kita pun sebenarnya agak kekangan lah sebab masa belum. Tapi ada banyak soalan ni YB. Di antara soalan-soalan yang kita tengok ada soalan yang ditanya tentang bagaimana YB mengambil kira ataupun inisiatif kerajaan negeri terhadap sektor. Saya bacakan dulu a few soalan YB. Sektor pelancongan sport tourism, bagaimana? Sebab kita faham dekat Perlis sebenarnya ada banyak sport tourism yang telah dirancang sebenarnya pada tahun ini kan. So selepas PKP ni bagaimana, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan negeri Perlis? Dan ada juga yang tanya ni, bila dah kata Perlis ni dah hijau, rakyat macam mana? Boleh bergerak ke tak? Kan bila yang tu mungkin nanti YB boleh terangkanlah. So tapi sebelum tu YB, ada satu soalan yang saya rasa YB patut jawab lah, iaitu tentang new normal ataupun selepas PKP ni, apakah isu-isu dan timbul dan apakah kesan pelaksanaan PKP ni. Mungkin salah satunya boleh masukkan tentang tadilah tentang inisiatif kerajaan terhadap sport tourism kan, yang tadi soalan yang ditanya. Mungkin satu lagi tu YB terus jawablah yang bila dah hijau rakyat boleh bergerak ke, macam mana tu. Saya rasa semua rakyat nak tahu ni, rakyat terutama rakyat negeri Perlis. Ya, okey, sebenarnya begini bila kita menerima krisis seperti COVID ini, dia merupakan isu nasional, isu yang melibatkan isu negara lah Jadi oleh yang demikian banyak polisi-polisi yang akan ditentukan sendiri oleh pihak persekutuan. Pihak negeri ini kebanyakannya kita menerima polisi-polisi yang ditentukan oleh pihak kerajaan persekutuan. Kemudian kita akan lihat kesesuaian untuk dipakai di peringkat negeri. Maknanya memang kita banyak tertakluk kepada persekutuan penyarahan lah. So dalam konteks sukan tadi tu kan, kebanyakan orang kata dah tak boleh dah nak berada dalam sukan yang berkelompok dan sebagainya. Jadi perkara ini juga sedang diperhalusi oleh pihak. Saya pun dengar juga beberapa komen tentang bola sepak dan sebagainya kan. Jadi ada dikatakan bila ia mendatangkan satu risiko kepada penularan semula wabak COVID ini, maka sudah tentu peraturan untuk membenarkan permainan bola sepak tu tak boleh dilakukan. Begitu juga dengan maraton dan sebagainya. Kalau kita tengok di luar negara pun ada separuh-separuh tu mengambil pengataan lebih berani. Dia kata boleh adakan perlawanan bola sepak tapi tidak ada penonton dalam stadium. Yang ini kita kena tengok kesesuaian lah. Dalam konteks bagaimana kerajaan negeri akan tengok kesesuaiannya. Malah dalam konteks ini juga kita boleh lihat juga sukan-sukan yang tidak melibatkan lebih ramai orang datang dan melihat cara realiti lah. Sebab tu setengah negara ni dah mula perkenalkan sukan berbentuk sukan menggunakan kaedah IT, perlawanan menggunakan gaming sistem, entertainment system menggunakan cara internet dan sebagainya lah. Ini adalah satu pembaruan yang dibuat dalam konteks sukan tapi berbentuk menggunakan teknologi moden, menggunakan internet sebagai sebahagian daripada sumber hiburan sukan itu sendirilah. Tapi apapun saya katakan tadi tentang kebenaran untuk membuka kembali sukan-sukan yang selama ini telah pun dianjurkan sebelum-sebelum ini akan bergantung kepada situasi bagaimana COVID ini telah pun dapat diatasi ataupun tidak. Jadi selagi mana ianya berada dalam keadaan bertahap risiko, maka sukan-sukan yang melibatkan pelibatan ramai pihak masih lagi kita katakan kena hold dululah. Tapi kena ingatlah bahawa saya percayalah sukan-sukan ni tak adalah sampai ke peringkat sampai 5 tahun tak boleh dianjurkan. Kita mungkin mengalihkan. Sebab itu kalau kita tengok kebanyakan malah majlis, bukan sukan-sukan saja, majlis negeri yang telah pun dirancang lebih awal, semuanya kita telah tangguhkan, ada yang kita batalkan dan yang mana yang tangguh pun berlaku pada tahun 2021 dan sebagainya. Mana kita pun di peringkat kerajaan negeri pun sedang mengkaji semula balik tentang
tahun melawat Perlis yang pada sebelum ni kita merancang untuk adakan tahun depan. Jadi kita kena tengok situasi bagaimanakah perkara itu boleh dilakukan, atau kita terpaksa mengambil sedikit apa ni kata orang tu risiko untuk menganjakkan tarikh tahun melawat Perlis itu kepada tahun 2022 contohnya. Nah, kena ingat kita kena ambil risiko-risiko ni kerana kita nak menjagakan bahawa kalau kita anjurkan juga, tetapi sekiranya berlaku risiko tersebut, berlakunya wabak COVID itu semula, kesannya cukup besar daripada hasrat yang kita nak tadi. Hasrat kita nak tadi, kita nak kata kalau boleh program tu semua berjalan. Tetapi bila berlaku COVID semula, yang ini akan menyebabkan lagi satu orang tu krisis yang menyebabkan orang akan orang akan bercakap balik, kenapa kita benarkan pertandingan-pertandingan ni, kenapa kita benarkan program-program ni dilaksanakan dan sebagainya. Tak apalah, tahun ni tahun kita lebih kepada mengawal. Kalau boleh insya-Allah, kalau segala-galanya berada dalam keadaan yang lebih baik, tahun depan kita bermorak langkah balik untuk membuka ruang-ruang kepada aktiviti-aktiviti yang selama ni telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi bersabar sedikit tentang perkara tersebut. Kita boleh cari satu alternatif yang lain. Kalau terpaksa bermain bola sepak cara menggunakan komputer, kita menggunakanlah pertandingan bola sepak menggunakan komputer, itulah kan contohlah. Jadi pun nak menghiburkan hati kepada penonton-penonton. Penonton ni sebenarnya tak semua pemain bola, tapi dia suka tengok bola kan. Jadi kalau dia suka tengok bola, dia bolehlah menggunakan kemudahan internet. Kebanyakan orang telah pun menggunakan gaming. Gaming industri ni sebenarnya satu industri yang cukup meluas pada ketika ini. Kalau kita lihat dalam konteks ICT, mereka ni telah menggunakan ICT untuk menjadikan salah satu daripada sport entertainment kepada mereka yang berminat akan sukan. Dia tak bermain sukan secara fizikal, tetapi dia suka bermain dalam menggunakan internet, kemudahan sistem dalam internet tadi, dan dia boleh lebih banyak menggunakan kemahiran untuk berfikir, menggunakan mental kita lah, mental kita untuk berhibur dengan sukan tersebut. Okey YB. Tadi ada satu soalan pasal yang green tadi tu. Yang green ya, area. Okey, lupa nak jawab itu. Okey, so dia orang bebas ke tak? Okeylah macam ni. Sebenarnya penentuan sama ada merah ke, hijau ke dan sebagainya, dia sebenarnya bergantung kepada apa yang dimaklumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka ni ada dia punya figure yang ditentukan. Kalau sekian, jika angka yang terkesan ni lebih dalam tempoh 2 minggu ni ada saja bilangan orang yang dikatakan kuarantin dan sebagainya disyaki mengidap COVID ni, maka jatuh ke warna sekian. Sekiranya tempoh 2 minggu tak ada langsung kes selama beberapa hari dan sebagainya, maka dia pun jatuh dah hijau dan sebagainya. Itu hanya sebagai indikator. Tetapi dalam saya macam pahaman kerajaan negeri dan juga pihak polisi mengatakan bahawa kawalan COVID itu tetap harus berlaku. Cuma dalam konteks mereka yang hijau ni kemungkinan akan ada sedikit flexibility. Yang flexibility ni kita bergantung kepada arahan kerajaan pada masa ke semasa lah. Kalau kita tengok daripada PKP 1, PKP 2, PKP 3 dan seterusnya saya dipahamkan ada PKP 4, maka akan ada perbezaan-perbezaan. Dah ada setengah-setengah industri ataupun services yang telah pun dibuka. Baru-baru ni pun saya dipahamkan ada satu warta baru dikeluarkan, maka dibenarkan aktiviti tersebut, antaranya hotel. Saya terbaca dalam warta tu tulis hotel and accommodation di antara essential service, maknanya boleh dibuka. Itu yang saya fahaman. Kalau saya silap nanti boleh sama dibetulkan lah. Sebab saya tak sempat nak tengok detail tadi. Itu antara benda-benda baru yang tak mula kerajaan persekutuan membenarkan aktiviti tersebut dilaksanakan. Jadi sabarlah. Lepas tu saya pun dipahamkan ada orang dah boleh keluar, bukan seorang lagi dah, 2 orang macam tu ke. Jadi yang ni saya nak perhalusi dulu. Saya baru dapat tahu sebelum kita ada live ni tadi ni. Ya. Betul. Saya pun dapat tahu benda tu. Okey, YB, ada satu soalan yang diminta ni. Saya bacakan soalan ni YB. Memandangkan sektor pertanian boleh beroperasi, khidmat OSC di PBT untuk menerima dan memproses kelulusan permit pembinaan dilihat sebagai satu essential service. Tetapi ada PBT yang tidak dapat berbuat demikian kerana kekangan hardware, connectivity dan sebagainya, dan menyebabkan sektor pembinaan tidak dapat beroperasi dengan baik.
So itu dia minta pandangan YB sebab saya rasa mungkin terlibat PBT di negeri Perlis. Okey. PBT ni sebenarnya satu aja, Majlis Perbenaran Kanga. Dia tak ada banyak PBT, dia satu je, MPK lah. Okey. Kalau kita tengok ya, apabila kerajaan membenarkan essential service ni, kategori yang tersebut tu dibenarkan untuk buat operasi, kita kena faham ya, the whole rantaian dia tu maknanya dibenarkan. Dia tak boleh kata kita benarkan kilang bergerak tetapi bahan-bahan yang untuk hantar ke kilang tersebut disekat, tak boleh. Dia maknanya mesti dibaca cara begitu ya. Bila dibenarkan contohnya macam Giant untuk berurusan beroperasi, dah tentulah pembekal-pembekal yang membekalkan barangan kepada Giant tersebut dikenaki untuk beroperasi juga. Kalau tidak, bekalan tu mana datang? Jadi Giant nanti akan kehabisan bekalan. Jadi bagi pihak yang membekal pula, dia perlu dapatkan proses penghantaran dan sebagainya. Jadi lori-lori tersebut patutnya dibenarkan untuk menghantar. Jadi maknanya dibaca secara begitu. Jadi dalam konteks kata tadi yang macam untuk aktiviti-aktiviti pembangunan yang kemudian akan dibenarkan ya, macam untuk repair sesuatu kawasan, untuk repair satu bangunan dan sebagainya, untuk membuat rumah dan sebagainya, kalau dibenarkan, maka semua rantaian berkaitan dengan aspek pembinaan rumah tersebut mesti dibenarkan. Termasuklah penyediaan simennya, tukangnya, lesen, tak kira lah G1 ke G2 ke, yang itu semua dan juga proses untuk kebenaran tu yang berlaku di peringkat PBT juga harus berlaku. Sama ada dia berlaku cara konvensional ataupun dia berlaku cara penguasaian ataupun dia berlaku cara online. Ini ketiga-tiga channel ini mesti dibenarkan. Kalau kita bergantung pada satu channel, katalah channel yang berkaitan dengan nak dilakukan cara IT dah katakan, tiba sistem IT tu gagal ataupun tak dapat berfungsi, maka sistem manual mesti digunakan balik semula supaya tidak berlaku perberhentian di dalam proses. Ini akan mengganggu productivity. Kembali kepada productivity yang selalu menjadi perkataan mantra utama oleh MPC. Jadi pastikan bahawa rantaian, ini bukan rantaian COVID ya, inilah rantaian proses untuk menghasilkan productivity tadi berlaku secara efisien. Productivity is about efficiency. Dia bukan hanya setakat penghasilan ya. Ya, YB. Terima kasih YB oleh kerana masa tidak mengizinkan kita. Mungkin ini soalan yang terakhir untuk YB. Ya. Yang kita nak tanya yang terakhir lah YB ya. Terima kasih YB dah share banyak benda dan banyak benda yang sebenarnya yang kita tahu bahawa inilah yang kita nak dengar, yang kita nak share bersama. Yang mungkin bila kita dah lama tak dapat berjumpa atau tidak dapat bermesyuarat, ramai tidak tahu. Jadi ramai yang dapat tahu maklumat ni melalui online saja. So jadi program kita hari ni, online Alam Maya kita hari ni adalah untuk salah satu channel komunikasi kepada rakyat negeri Perlis lah daripada pihak kerajaan negeri Perlis sendiri. So oleh itu, apakah yang saya ingin tanya ni, apakah gesaan ataupun saranan ataupun harapan YB terhadap agensi-agensi kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan di negeri Perlis apabila post-COVID, sepanjang PKP ni, COVID dan juga post-COVID nanti, pasca COVID? Okey. Sebenarnya semalam pun saya dah adakan pertemuan dengan semua pegawai dan kekitangan pegawai lah, peringkat SUK, dan dalam bersama saya juga berjumpa dengan agensi-agensi kerajaan negeri dan saya telah terangkan tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam konteks new normal ni. Kebanyakan orang bercakap pasal new normal. Yang Amat Bapak Menteri Besar pun bercakap, even Yang Amat Bapak Perdana Menteri pun bercakap, bekas Setiausaha Kerajaan Negeri, bekas Ketua Negara pun menulis. Saya baca semua tu, termasuk Ketua Negara sekarang pun menceritakan pasal digital government dan sebagainya. Ini adalah satu persediaan kepada semua agensi-agensi untuk lihat bagaimana perubahan-perubahan boleh berlaku selepas COVID-19 ni. Di mana kita mungkin ada perkara-perkara yang selama ini kita melakukan kerja secara konvensional terpaksa ditukar dengan cara yang lain. Jadi contohnya macam bekerja di rumah, menggunakan perkhidmatan cara menggunakan sistem dan juga memperkenalkan lebih banyak lagi perkhidmatan online dan sebagainya lah. Jadi saya hasrat saya lah kepada mana-mana agensi yang dah ada perkhidmatan cara online, lihat kembali penggunaan perkhidmatan online itu adakah ia telah mencapai matlamat
ketika mewujudkan sistem tersebut. Maksud saya, adakah ianya sebenar-benarnya digunakan secara optimum? Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita nak memperkenalkan sistem-sistem online ni, kita paling pasti bahawa dia sepatutnya mudah dan tidak lagi cara susah. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Kadang-kadang kita buat sistem ni, bila kita minta orang untuk, apa kata orang tu, pakai sistem kita tu, dia dimulakan dengan silalah mendaftar kan. Tapi masa ketika mendaftar tu, maklumat yang diminta tu terlalu banyak. Menyebabkan ramai orang malas nak isi pendaftaran tersebut. Maka tak berlakulah perkhidmatan online itu kerana tidak dikelengkapkan oleh ketika masa proses pendaftaran. Jadi kemungkinan kita kena fikirkan bahawa pendaftaran online ni kalau boleh seboleh-bolehnya diringkaskan. Mungkin tak perlu banyak sangat item. Jadi selepas dia menggunakan dan itu ada satu cerita yang lain. Ini cara dia ya. Sebab itu kita kena lihat, bukan senang nak mewujudkan sistem online dan sebagainya ni secara tiba-tiba ya. Dia harus dikaji dan malah perlunya ada satu proses lain dipanggil business process re-engineering. Ataupun dipanggil apa ni, re-engineering ni dipanggil apa ya, saya lupa dalam Melayu dah. Tak apalah, business process ini adalah untuk mengkaji semua proses-proses yang sedia ada daripada satu proses yang konvensional yang panjang contohnya kepada satu proses yang pendek. Okey, itu satu. Yang kedua, di sinilah masanya agensi untuk melihat manakah servis-servis yang sebenarnya very critical untuk tak boleh tak ada. Dia kena ada. Hari ini kita dapat tengok ya, ada separuh orang dibenarkan untuk balik bekerja di rumah, ada separuh orang bekerja di pejabat dan sebagainya. Jadi kita tengok sini, yang bergerak yang on lapangan pula semua frontier, PDRM dan sebagainya. Kita dapat lihat ada satu perubahan di sini. Kerana di lapangan sana tu ada satu tim bekerja. Polis, tentera, APM, rela dan sebagainya. Jadi konsep bekerjasama ni ialah satu bukan konsep lama, konsep baru, lama tetapi pelaksanaannya terkesan lebih baik pada ketika ini. Jadi kalau kita tengok cara-cara dulu, kalau sekata satu agensi saja yang membuatkan sekatan jalan raya ataupun turun padang ni hanya satu agensi saja, maka dia akan kata apa? Tak cukup bilangan orang untuk bertugas, tak cukup bilangan jawatan, maka perlukan jawatan daripada Jabatan Penglibatan Awam dan sebagainya. Tapi apabila digabungkan beberapa agensi untuk melaksanakan tugas ini, maka tak nampak keperluan penjawatan tersebut. Malah dia boleh dilaksanakan dengan lebih berkesan lagi. Jadi maknanya apa? Tim. Kerja secara tim ini adalah satu model yang patutnya diketengahkan. Tetapi mewujudkan tim ini, dia kena ada assign role. Dia tak boleh wujudkan tim hanya sekat nak menuhkan 10 orang, tak. Setiap 10 orang itu ada dia punya role untuk kita assignkan atau kita berikan peranan supaya mereka tahu. Macam kita main bola sepak, kita ada peranan penjaga gol, kita ada peranan peranan untuk menjadi pertahanan, dan begitu juga pertengahan dan juga penyerang. Itulah saya masukkan. Maka lihat dalam konteks di agensi-agensi selepas ini, kadang-kadang ini kita terpisah mengikut silo pekerjaan secara silo, berfungsi secara silo dalam satu organisasi. Tetapi sekarang kita boleh memusatkan mereka dan menjadikan mereka berkumpulan mengikut task ataupun kerja-kerja yang lebih penting. Dan juga kita kena ingat satu lagi, kalau kita kata lepas ni ada, kita kena pasti mana kerja yang boleh buat dekat rumah, mana yang tak boleh buat kat rumah. Kalau kau buat kat rumah pula, perlu ada satu lagi dari panduan yang lebih jelas ya. Kata kerja kat rumah ni maksud dia apa? Contoh macam baru-baru ni bila kita kata okey semua boleh balik kerja ke rumah. Semua balik ke rumah. Tetapi bila macam peringkat supervisor atau peringkat saya sendiri, saya pun terfikir-fikir, apa agaknya mereka ni kerja kat rumah jadi nampak tak? Dia ada macam question mark. Tapi kalau kita kata boleh bekerja ke rumah, pastikan 5 kerja utama ini dibuat setiap hari dan dilaporkan. Sepanjang pukul 8.30 pagi hingga pukul 5.30 petang, pastikan kita punya handphone ni sentiasa on sebab supervisor nak call ataupun bertanya. Tapi bila kata benda-benda ni tak dijelaskan cara begitu, kemungkinan kita call pun orang tak angkat. Lepas tu orang yang duduk di rumah pun tak tahu apa benda sebenarnya saya kena buat kerja di rumah. Jadi saya katakan tadi pada mereka, contoh-contohnya sekiranya mereka terlibat dengan kajian-kajian, bekerja di pejabat sebelum ni buat kajian. So bila di rumah, dia akan melaporkan tentang progres kajian mereka. 10% ke, 30% ke, 40% ke, ataupun kalau dia ada masalah dari segi untuk mendapatkan data-data, dia akan berhubung dengan pihak-pihak yang berkenaan. Jadi hari itu dia laporkan kepada supervisor dia, ni dia setakat dia yang telah pun dilakukan dan sebagainya. Jadi progres kerja itu dapat dihasilkan di rumah
dalam masa sama dapat memaklumkan pada pihak supervisor tentang kemajuan projek dia lah ataupun hasil kerja dia tersebut. Jadi maknanya kena ada lah satu bentuk garis panduan yang berbentuk begitu. Bukan seorang-orang hanya mengata silalah kerja kat rumah tapi tak tahu apa nak buat kat rumah. Itu harapan saya. Lepas ni semua orang akan tengok balik cara kerja lama kepada cara kerja baru. Lihat sejauh mana kita punya, kalau mana yang ada sistem-sistem tu, adakah dia boleh dimanfaatkan. Kemudiannya kalau kerja di rumah bagaimana, satu. YB, ni ada soalan YB. Ada soalan ni dia tanya, kalau dah macam tu selepas PKP ni boleh terus work from home tak? Itu saya kata sebenarnya boleh, tak ada masalah kalau nak kerja work from home, tapi kena refer dengan ketua jabatan masing-masing dulu. Yang dimaksudkan kerja work home yang dibenarkan kemudian ni apa dia? Pastikan benda tu dimutamatkan di peringkat ketua jabatan, diperhalusi cara bagaimana ia bekerja dan sebagainya. Sebab macam ni dulu kita kerajaan sebenarnya dah memperkenalkan polisi bekerja di rumah, polisi bekerja di rumah. Saya ingat lagi masa tu untuk pelukis pelan, kalau tak silap saya. Tapi kena ingat bahawa semua pelukis pelan ni memang betul lah dia boleh buat kerja kat rumah sebab dia melukis melukis pelan apa sebagainya. Tapi sampai satu ketika pelukis pelan ni cakap dia dah muak dekat rumah. Dia dah muak dulu kat rumah, dia kena datang ke pejabat lah. Kerja kat pejabat, dia jumpa kawan-kawan. Itu dia punya socialisme dia. Dia punya socialization dia. Socialization itu. Jadi kalau macam kata, siapa yang nak mengasingkan daripada masyarakat sepanjang masa, bila keadaan normal, kita dah boleh bergaul dengan masyarakat, ramai yang nak berada bersama-sama rakan-rakan di pejabat dan sebagainya. Jadi yang ini saya katakan, tengoklah bagaimana mungkin kerja di rumah ni ada bentuk hari-hari tertentu, ataupun tak seperti sepanjang masa sampai tak jumpa langsung, sampai pencet tak jumpa orang. Tak boleh juga. Tapi tak logik lah macam tu kan. Ada masanya mereka ni akan dipanggil ke mesyuarat dan sebagainya. Tetapi macam saya kata tadi, nak cadangan untuk bekerja di rumah, duduk bersama dengan pihak ketua jabatan ataupun dengan pegawai, bincang supaya format bekerja di rumah ni akan membantu bukan saja menghasilkan keberkesanan, efisiensi, produktiviti, dalam masa yang sama jangan lupa socialization pekerja tadi, kebajikan dia dan sebagainya juga diambil kira. Okey YB, oleh kerana kita dah sampai pada masanya, mungkin YB ada kata-kata terakhir saja yang nak kata. Kalau ada lagi kata-kata terakhir, kalau tak ada mungkin kita akan akhirilah program kita. Okey, pertama kali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada PNBC menyediakan platform ini untuk saya berkongsi. Ini pun salah satu pendekatan yang dah 2 kali dah saya proses dengan NPC menggunakan teknologi hari ini untuk berbual bicara. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua lah yang warga Perlis khususnya yang banyak bersabar, yang banyak bertenang. Kalau saya berada dalam keadaan-keadaan tertentu pun saya juga tertekan. Apatah lagi yang yang tidak mendapat makan gaji kan, tidak dapat gaji bulanan, bekerja sendiri. Saya faham kesusahan dan kepayahan tersebut. Dan saya nampak video-video yang orang marah dan sebagainya. Tapi dalam konteks itu saya percaya yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya adalah untuk memastikan kita dapat mengekang dulu COVID-19 ini. Kemudian kita akan kembali kepada situasi yang lebih baik dan insya-Allah kerajaan negeri pun sekarang ni, malah besok pun kita akan berbincangkan pula persediaan kita untuk bagaimana kita nak meningkatkan kembali ekonomi kita, bagaimana kita nak membantu balik pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga. Jadi ini semua telah pun dirancangkan dan sekarang akan dibentangkan beberapa cadangan-cadangan besok, mungkin akan dievaluasi pada proses-proses seterusnya. Jadi percayalah, kita ni sebenarnya memberikan penekanan juga untuk kerajaan negeri, memberikan penekanan untuk membantu masyarakat sebaik yang mungkin dan untuk kembalikan kepada situasi ekonomi yang lebih, kata orang tu, lebih baik berbanding ketika kita menghadapi PKP inilah. Jadi terima kasih kepada terima kasih pada warga negeri Perlis. Terima kasih juga kepada semua agensi kerajaan yang kata orang tak telah memberikan sumbangan yang cukup hebat dalam menjalankan tugas. Janganlah risau bila tengok saya turun padang tu, bukanlah saya nak cari salah. Saya datang tu untuk tengok apa yang berlaku di lapangan untuk memudahkan saya faham apabila laporan-laporan dikemukakan di peringkat jawatankuasa, di peringkat mesyuarat, saya dapat gambarkan apa yang berlaku di lapangan, maka saya juga memberikan input. Mungkin dengan cara itu kita boleh mencadangkan perkara-perkara yang lebih baik. Okey, terima kasih YB. Memang NPC
Ya, YB, terima kasih. Memang MPC akan stay bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Perlis untuk membantu meningkatkan produktiviti dan daya saing Negeri Perlis. So, kita akan lepas ni kita akan bersama-sama dengan Perlis untuk mengadakan program-program di bawah aktiviti Perlis Produktif. Untuk itu ya, kita hadirin semua, para penonton semua, sebenarnya program ini bersiaran juga bukan sahaja dalam webinar ini, malahan ada juga FB Live di dalam Perbadanan Produktiviti Malaysia, FB Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara, dan juga FB official Kerajaan Negeri Perlis, dan juga FB YB Azman sendiri, ya betul Tuan Azman. Okay. Seterusnya, terima kasih banyak-banyak semua yang hadir dan stay tune with us dan like page Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara, kerana selepas ini kita ada banyak lagi program-program yang kita akan share bersama anda semua, dan supaya anda tidak terlepas, anda boleh ikuti kita dari dalam FB MPC Wilayah Utara, dan pada minggu hadapan insya-Allah kita akan bersama pula dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Dan seterusnya semua setiausaha kerajaan negeri di wilayah utara dalam tajuk-tajuk yang berlainan pula. Oleh itu, akhir kata daripada saya, terima kasih, salam mesra, stay at home dan stay produktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.